Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di pagi yang penuh kebaikan ini, pagi Jumaat, pagi yang kita dapati hari ini hujan ya sampai sekarang ni. Dan apa yang paling penting, kita mengharapkan keredaan Allah dalam majlis-majlis ilmu yang begini, majlis yang terbaik untuk kita persembahkan amalan yang terbaik untuk menjadikan orang yang terbaik di sisi Ar-Rahman yang boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga dengan mudah. Seperti mana dalil yang menyebutnya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Maka kita mengharap Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang kita telah mengetahui bahawa pelajaran kita yang lepas masih lagi kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang mana di antara akhlak yang mulia ialah berkaitan dengan hablum minallah, perhubungan kita dengan Allah. Pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang kesetiaan, di antara kesetiaan kita kepada agama kita, kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul. Dan ia merupakan asas bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tidak ada kesetiaan dalam beragama, berarti agama kita boleh dipermainkan, agama kita boleh diperkotak-katikkan sesuka hati. Oleh kerana itu, ketegasan dalam beragama kena ada. Ketegasan dalam beragama kena ada pada setiap manusia ataupun setiap pribadi yang telah mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Yang kena ada. Kalau tidak, maka agama akan dipermainkan. Apatah lagi dalam keadaan kita menyaksikan kehidupan manusia sekarang ini, kekuatan memegang agama mereka lemah. Tidak sekuat seperti mana para sahabat ataupun generasi yang awal. Hatta generasi yang awal, budak-budak pun, Masya Allah, Tabarakallah, kekuatan mereka berpegang dengan agama jelas nampak. Ya, keberanian mereka dalam mempertahankan agama, walaupun dalam usia muda, memang dapat kita lihat. Tetapi sayang, pada zaman kita ini, ya, agama tidak diambil berat sehingga orang tua pun tidak hirau sangat tentang agama yang dianuti. Tidak ada cemburu pada dalam mempertahankan agamanya sendiri. Sayang, 1000 kali sayang, hari-hari yang makin lama makin nak mati, tidak mengenal penciptanya lagi. Ya, sayang. Baik, hari ini kita masuk satu bab yang lebih besar. Ya, bab yang kita mengharapkan dalam bab ini ialah masuk syurga dengan menyenangkan manusia, kesan atau berkat dari akhlak yang mulia. Ini di antara perkara-perkara yang mana kita akan dapat secara tidak langsung, yang Allah telah berikan kepada kita pentarbiahan daripada mak ayah kita kadang-kadang, ya, mendidik kita supaya berakhlak mulia. Rupanya dengan akhlak yang demikian itu boleh membawa seseorang ke dalam syurga. Akhlak yang mak ayah kita ajar dari kecil, ya, duduk elok-elok, ya, jaga adab, apa, semuanya adalah merupakan satu perkara yang penting dalam hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nas ialah hubungan kita dengan manusia dengan berakhlak-akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia ini akan terjadilah banyak perkara-perkara yang baik berbandingkan orang yang berakhlak buruk, akhlak yang tidak baik. Beruntung dan terima kasih kepada kita semua yang telah berusaha untuk mendidik anak kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya. Berbagai-bagai bentuk konsep akhlak. Ya. Selagi namanya hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, penjagaan akhlak adalah wajib. Ya, penjagaan akhlak adalah wajib sehingga seorang itu boleh dimasukkan ke dalam syurga. Ya.
Oleh kerana itu bila kita menyaksikan kabair termasuk dalam bab-bab akhlak kita dengan manusia. Wanita yang kita lihat dalam hadis bagaimana seorang wanita ataupun seorang maaf kata pelacur ataupun seorang yang dikatakan lelaki yang jahat itu apabila dia berjumpa dengan binatang sahaja, anjing yang terjulur-julur lidah kerana apa? Kehausan. Waktu tu dia pun haus. Lalu diberikan minum pada anjing tersebut, maka dia bersyukur, anjing tu bersyukur, maka Allah ampunkan dosa dia. Lihat betapa cantiknya akhlak itu antara kita dengan binatang. Akhlak kita binatang dengan binatang. Ya, Allah boleh meletakkan seorang itu pengampunan yang besar dosa-dosanya yang lalu. Oleh kerana kita menyaksikan kadang-kadang bukanlah semua orang nak buat perkara yang jahat. Kadang-kadang tak sengaja, satu. Kadang-kadang terpaksa, dua. Ya, tetapi mudah-mudahan Allah bagi petunjuk lah. Jangan diteruskan dan istiqamah dalam kebaikan. Maka pengampunan Allah itu terlalu luas. Ya, sehingga kalau dengan binatang pun Allah boleh ampunkan dosa-dosa kita. Ini kan pula hubungan kita dengan sebaik-baik kejadian. Yakni makhluk Allah yang bernama manusia ini, mustahil Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa kita. Baik, insyaAllah kita akan masuk dalam hadis ini. Yang pertama hadis yang ke-90. Ya, berkaitan dengan tajuk masuk syurga dengan menyenangkan manusia dan berkat akhlak mulia, muka surat 286. Pertama hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Perkara yang paling banyak membuat orang masuk syurga adalah takwa dan akhlak yang baik. Okey. Jadi kalimah ini disebutkan sebagai kalimah takwa. Apakah dia takwa? Ya, mengisyaratkan kepada kita takwa ialah berhati-hati ataupun dalam istilah yang difahami oleh ulama-ulama ataupun para sahabat macam Sayyidina Umar mengatakan at-taqwa, yang Rasulullah taqwa hahuna ditujukan kepada dada tu. Maksudnya takwa itu bergantung pada iman kita. Dan Sayyidina Umar mentafsirkan takwa itu seperti seseorang berjalan di atas kawasan yang berduri. Ya, kalau kita sekarang berduri, berkaca, kawasan-kawasan yang agak-agak berbahaya begitu, bagaimana kita berjalan? Adakah kita berlari? Ataupun kita jalan selamba je? Tak, kita akan berhati-hati walaupun kita memakai kasut. Ya, disebabkan takut duri itu cucuk, paku tercucuk, maka yang menyebabkan luka kepada kaki. Itulah takwa. Bila kita berjalan di atas muka bumi ini, kita hidup di muka bumi penuh dengan berhati-hati. Supaya kita tidak melanggar syariat, supaya tidak melanggar hukum hakam yang ditetapkan oleh syariat, ya, dengan arti kata lain kita cuba mencari keredaan Allah dengan penuh berhati-hati. Itu dia takwa. Oleh kerana itu kedudukan takwa itu terlalu tinggi sebenarnya. Kedudukan takwa ya terlalu tinggi. Ya. Dalam Al-Quran bila kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu dia maksud dia. Banyak. Okey. Jadi oleh kerana itu kita lihat hadis ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ia mempunyai syawahid yang lumayan banyak, sebahagiannya hasan juga, yang lemah tingkat kelemahannya berbeza. Sebahagian telah ditakhrijkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya pada kitab Riyadun Nafs, dan darajatnya telah dijelaskan oleh Zainuddin Al-Iraqi, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, secara kasar hadis ini adalah hadis hasan, yakni sahih. Ya, yang boleh kita berpegang, yang mana maksud dia kebanyakan yang masuk syurga orang yang bertakwa, yakni bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Okey, akhlak yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khiyarukum ahasinakum akhlaqan. Orang yang baik pilihan di antara kalian adalah orang yang terbaik budi pekertinya. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan
orang yang terbaik di kalangan kita ini termasuk orang yang baik budi pekertinya. Pertama, hablum minallah. Dan kedua, hablum minan nas. Hubungan baik kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan manusia. Ya, jadi kedua-dua perkara ni amat penting. Hubungan dengan Allah itu asas. Hubungan dengan Allah ini asas. Hubungan yang kedua, hubungan dengan manusia ini, ya, memang kena jaga elok-elok. Tetapi asas yang penting dalam bab ini takwa kepada Allah, ya, apabila memahami konsep bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW bila bersabda dalam satu hadis kadang-kadang, dia kaitkan dalam beberapa perkara. Misalan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetamunya, muliakan jirannya. Dikaitkan dengan beriman kepada Allah, baru dikaitkan dengan yang lain-lain. Jadi, dalam bab ini, maka orang yang mempunyai akhlak yang baik ialah akhlak yang terpuji ini, akhlak yang ditonjolkan kepada manusia. Itu dia. Kepada Allah mesti. Ya, kita buatkan kebaikan itu semata-mata mencari keredaan Allah, bukan kerana keredaan manusia. Tetapi secara langsung dia berkaitlah. Bila kita mendapat kebaikan, mencari keredaan Allah, secara automatik keredaan manusia itu akan berlaku. Baik. Jadi hadis yang berikutnya, orang pilihan, yakni orang terbaik di kalangan kalian adalah orang yang baik budi pekertinya. Ya. Penting anak-anak kita perlu diajarkan dengan akhlak. Bagaimana cara bertutur, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berhadapan dengan orang tua, adab. Semua itu dikategorikan adab. Ya, kerana akhlak sekarang dah hilang. Kebanyakan, terutamanya anak-anak muda yang tidak ada respect pada orang tua, tak respect pada mak ayah dia, tak respect. Itu salah. Ya, memang salah. Apatah lagi jika itu adalah ibu dan ayahnya yang seharusnya dia respect. Ya, kemuncak respect. Kerana itu orang yang wajib ditaati, wajib dihormati. Ya, berdalilkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kita menyaksikan juga di antara hadis-hadis yang diceritakan dalam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika didatangi oleh kamu seorang yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Ya, sedangkan kita tahu agama, akhlak itu termasuk dalam bab agama. Tetapi Rasulullah membezakan antara baik akhlaknya dan baik ilmunya, agamanya. Agama ini yang dikaitkan bab solat dia, bab puasa dia, bab segala-gala bentuk agama yang begitu. Maka kita tengok kedudukannya. Kalau akhlak dia baik, solat dia tonggang-langgang, itu tidak baik namanya. Ya. Dia ada solat baik apa, akhlak tonggang-langgang pun tidak baik. Ya. Oleh kerana itu, orang yang nak meminang ataupun orang yang nak berkahwin, dia kena tengok siapa dia. Siapa dia, orang yang dia nak kahwin tu, tengok akhlak dia. Ya, subhanallah, misalan baru ni berbincang, bersembang ya, tentang berkaitan dengan maksud risik dalam masyarakat kita dan risik di sisi Rasulullah. Kerana orang yang nak berkahwin ni, dia kena merisik. Tetapi adat kita telah menukarkan konsep risik, ya, merisik ini menjadikan seolah-olah bertunang. Kita wallahualam, macam saya tak faham di antara konsep risik yang dibawa oleh masyarakat kita dengan risik yang Rasulullah ajar. Ini berdalilkan dalam kisah seorang sahabat radhiyallahu anhum, dia nak berkahwin, lalu Rasulullah bertanya, dengan siapa kamu nak berkahwin? Dengan wanita Ansar, dia mengatakan. Lalu Rasulullah kata, adakah kamu sudah melihatnya? Ya, belum. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Pergi lihat. Kerana apa? Wanita Ansar ni di antaranya lah, ya, dia masalah pandangan. Orang kata macam kita, masyarakat kita juling. Ya, bukan juling yang laga dua mata macam tu, tak. Tapi juling dia, kita ingat dia tengok kita, rupa dia tengok orang lain. Ya, tu dia. Dia ni tengok aku ke? Tak, dia tengok orang lain. Tu dia. Ya. Kita yang syok sendiri, perasan sendiri, dia tengok kita, rupanya dia tengok orang lain. Oleh kerana itu Rasulullah kata, pergi tengok dulu. Maka dari kefahaman hadis ini, ada beberapa hadis yang lain yang mengarahkan
kita melihat orang-orang yang kita nak kahwini, ya, sampai menyebabkan kita ingin kahwin, dibenarkan merisik, dan dia ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Para sahabat merisik di zaman itulah, zaman tu, jadi dia mengintai-ngintai dia pergi tengok, misalnya dia nak kahwin dengan Minah tu. Minah tu tiap-tiap hari dia pergi ke kebun, zaman dululah kan, ke kebun. Maka dia perhati waktu mereka Minah ni bekerja tu, ya, orang tu bekerja, dia perhati, dia pergi mengendap di balik-balik pokok kurma, nak tengok macam mana dia buat kerja, pandai ke tidak, kan? Jadi ini di antara perkara merisik yang sebenar tanpa pengetahuan orang tu. Tapi syarat bagi lelaki yang nak melihat, dia kena betul-betul, ya, niat untuk meminang. Kalau dia saja syok-syok, skondeng kata orang, ya, tak boleh. Dia betul-betul minat, kerana tu dari situ datang wanita kalau bekerja, mana dia pakai jubah, pakai purdah, pakai apa ni, sarung tangan apa semua, kan? Okay? Silap-silap tangan disensengnya, ya, sampai ke atas, tudung pun dia pakai ala kadar je, dan kaki dia pun mungkin kainnya sampai ke betis. Maka diperhatikan. Maka di situlah datang banyak hukum hakam berkaitan dengan risik. Macam zaman sekarang pula, kalau nak merisik, banyak dah jalan. Ya, tahu tak? Ya, tahu. Okey, tahu kat mana rumah orang yang kita minat tu. Tengok, duduklah sari suntuk, ambil masa sikit, tengok. Ya, dia keluar pergi pejabat, kat mana pejabat dia, pergi tanya jiran sebelah ataupun orang-orang yang mengenali dia. Paling senang sekali buka zaman sekarang Facebook. Ya, pap kata masuk je Facebook, tengok. Saya agak menarik dalam bab ini. Kalau seorang perempuan berminat sangat dengan Facebook, ya, kita boleh menyaksikan apa dia lakukan atau acara-acara, kerana ramai orang meluahkan perasaan, menuliskan di dalam Facebook. Bagi saya, seorang wanita muslimah yang baik, dia tidak berminat dengan Facebook. Facebook tu ala kadar je lah. Ya, dia tak ada lepas tangkap gambar terus masuk Facebook, lepas buat begitu sikit, okey, masuk Facebook. Itu bukan cara wanita yang, bagi saya lah, ini pandangan saya, baik-baik kalau saya merisik nanti saya akan tengok Facebook. Astagfirullah. Okey, nak menceritakan, oleh kerana tu nilaian wanita-wanita pada zaman dahulu, ya, untuk dicarikan yang soleh, ya, begitu kedudukan, itulah merisik. Ya, dia tengok perempuan tu sampai ke pejabat, kadang-kadang dia tanyalah berbagai-bagai, dia berlakon macam postman lah, apalah, berbagai-bagai, ya. Ya, maka itulah risik, merisik sebenarnya. Tapi masyarakat kita merisik dah ada satu cincin, salah tu. Ya, kaedah tu tak kena. Lepas datang merisik, barulah datang meminang. Ya, ada peminang ni kita mengatakan kadang-kadang adat boleh, betul, kadang-kadang adat pun tak apa nak kena, tetapi lebih kita setuju jika meminang itu seorang yang, yalah, walaupun zaman moden ni dia berlaku satu meminang, macam mana saya nak sebut je, pasal isu yang baru saya hadapi ni, seorang budak tu nak meminang, dia terus WhatsApp pada mak budak tu. Kan? Jadi dia beberapa tak kena lah, kita katakan beberapa tak kena. Ya, kenapa? Alangkah baik jika diberikan kepada mak ayah lelaki tu pergi datang, ataupun orang yang biasa, yang beradab, berakhlak. Itu cara, ya, masyarakat kita. Ya, so terlalu direct tu agak tak berapa. Kenapa? Dia akan bertembung dengan beberapa perkara yang menjadikan fitnah. Ya, itu wallahualam bagi pandangan saya lah. Ya, kita melihat lebih baik dia menggunakan seseorang untuk bertemu dan berbicara. WhatsApp memang tak kena. Kalau dia pergi sendiri mungkin. Tetapi jenis WhatsApp ni saya tak berapa, ya. Tak berapa. Kadang-kadang kita tak layan. Jadi dalam bab yang begini, ya, tuan-tuan dan perempuan kena elok-elok, ya. Bila dah dipinang, sudah tentu kita nak confirmkan pinang itu confirmnya wanita tu setuju ke tidak. Dan kita tak boleh paksa wanita jika ianya anak dara nak mempersetujukan pilihan kita. Tak boleh. Ya, tak boleh. Kenapa? Kerana itu adalah pengalaman dia yang pertama, yang berharga. Kalau kita pilih tiba-tiba tak betul, maka dia akan menderita kadang-kadang. Ya, tetapi kalau dia pilih, dia setuju, ya, dan perempuan yang betul-betul
menjaga adab dia, dia tak akan bila tanya kamu nak kahwin ke, dia tak meloncat-loncat. Ya. Maksudnya nak tak. Dia akan malu, ya, sifat dia malu. Ya, maka itulah jawapan dia. Dia tak akan jawab dengan perkataan kadang-kadang, tetapi dengan sifat malu itu, maka itulah jawapannya. Okey. Jadi itu semuanya berkaitan dengan akhlak. Hatta akhlak para anak-anak Nabi, isteri-isteri Nabi yang kita bacakan dalam surah Al-Qasas. Ya, apabila seorang wanita itu, anak kepada Nabi Syuaib, datang kepada Musa dalam keadaan malu-malu. Allah yang menceritakan. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang anak Nabi Syuaib tu kepada Musa dalam keadaan berjalan tersipu-sipu. Yakni malu. Ya, bukan macam kita tu dia, ya, ramai-ramai pun berjalan tu dia terpekik terlolong dalam mall tu, ketawa, itu sifat, bukan sifat seorang yang pemalu. Ya. Sifat pemalu dia ada sifat dia. Dia bukan jenis ketawa mak besar tepayan mulut dia. Ya, tak, dia ada sifat dia pemalu. Oleh kerana tu sifat pemalu itu lambang yang cukup baik bagi seorang wanita, ya, anak dara terutamanya. Kenapa? Itu akan menambahkan kecantikan bagi wanita tersebut. Amboi. Ya, ustaz jadi juru apa pula ni? Ya, nak menceritakan. Sifat pemalu itu akan menambahkan kecantikan pada seorang wanita. Ya. Kalau dia cantik, bertambah cantik. Kalau dia cantik sedikit, akan bertambah juga kecantikannya kerana sifat pemalu dia. Apatah lagi diikuti kalau dia berkahwin, sifat, ya, beradab dengan suaminya. Kalau kita baca balik sirah-sirah isteri-isteri di zaman dahulu, zaman 3 kurun yang terbaik ini, hatta dia telah meletakkan suami dia seperti raja. Maksudnya dia nak bercakap tu, ya, bercakap penuh akhlak, penuh beradab, menghormati suaminya. Tetapi sifat itu telah hilang pada masyarakat kita. Ya, tak apalah. Ala kulli hal kita berusahalah menjadikan kebaikan. Baik. Jadi kita bukan bicara nak bertunang ke nak kahwin ni, kita nak bicara tentang akhlak. Maka hadis yang ke-91, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'uhum minkum basatal wajh wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat manusia berasa lapang dengan harta kalian, namun kalian dapat membuat mereka berasa lapang dengan wajah yang ceria dan perangai yang baik. Ya, namun hadis ni dhaif, tak sahih. Kita tinggalkan hadis ni. Ya, hadis yang diriwayat dikaitkan dengan diriwayat Abu Ya'la yang disahihkan Al-Hakim, namun kedudukannya wallahu alam dhaif. Okey, ala kulli hal. Kandungan hadis. Pertama, kedua hadis ini dua perkara yang paling mulia, iaitu takwa dan perangai yang terpuji. Takwa dan perangai yang terpuji. Jadi Rasulullah nak penulis buku ini dia combinekan dalam memahami konsep hadis ini, ya, maka di antara perkara yang ditekankan takwa dan kedua akhlak yang terpuji. Jadi bila ditekankan takwa, maka ianya merupakan satu perkara yang penting yang perlu ada dalam semua manusia, at-taqwa. At-taqwa perlu ada walaupun kecil, takwa mesti ada. Ajar mereka takut kepada Allah. Ajarkan mereka takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang terpuji. Oleh kerana itu kena ajar. Walaupun kita seorang-seorang ataupun beramai-ramai, tetap kena ajar anak-anak kita supaya berakhlak. Kerana itu basic, ya, kepada peribadi-peribadi yang akan membesar, yang akan membawa apa yang dilakukan oleh mak dan ayah dia. Oleh kerana itu bila dia mendapat kepimpinan, menjadi orang yang besar, memang dia berakhlak. Tapi kadang-kadang kita melihat walaupun dah besar, walaupun menjadi orang yang besar, kadang-kadang dia tak ada akhlak. Itu di antara masalah lah pendidikan. Dan kalau dia dah besar, bukanlah tanggungjawab mak bapak pula. Dialah kena berusaha untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya. Yang kedua, perangai yang baik merupakan sifat terpuji yang muncul dari dalam hati dan pengaruhnya tampak melalui tutur kata dan tingkah laku yang terpuji. Di antara nasihat yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang mendorong agar berbudi baik adalah sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat manusia berasa lapang. Namun hadis yang kita bacakan ini dhaif. Ya.
Namun kita ulaskan juga maksud dia betul, tapi hadis itu nak dinisbahkan kepada Rasulullah dhaif. Okey. Maka maksud sabda beliau ini, kalian tidak akan sanggup membuat semua orang senang dengan membagikan harta kalian kepada mereka, kerana jumlah manusia yang begitu banyak dan terbatas harta yang kalian miliki. Yang harus kalian lakukan adalah menemui mereka dengan wajah berseri dan ceria, memperlakukan mereka dengan sentuhan dan kelembutan, sehingga kecintaan di antara kalian semakin kuat. Jadi ini di antara perkara yang ditekankan, ya, akhlak berceria, kita jumpa seorang tu ceria. Oleh kerana tu bila kita jumpa seseorang tu ceria, maka ganjaran pahala dia termasuk dalam kategori orang yang bersedekah. Ya, kelebihan dia. Ya, tabassum, yakni senyum kepada orang, kita datang dalam keadaan senyum, itu dikategorikan sedekah. Sedekah, ianya merupakan ganjaran pahala yang besar kalau dikategorikan sedekah. Maka jangan kedikut nak senyum. Bayangkan bila kita masuk dalam keadaan ceria, orang akan ceria. Ya, dia ni ceria aja dia. Kan orang bicara macam tu. Gelak aja. Dia tak ada masalah ke? Ada kadang-kadang orang bercakap begitu. Tapi berbandingkan kalau kita datang muka monyok aja, toya, tak mandi pula tu kan. Jadi nampak keadaan muka yang tak ceria, orang akan tertanya-tanya, apa hal dia ni, muka otak poyo macam tu, tak ceria langsung kan. Apa hal pula kat rumah bergaduh lah tu. Kan, dia datang berbagai-bagai pula bisikan-bisikan syaitan. Maka oleh kerana itu dia mengganggu jiwa-jiwa manusia. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, bila berjumpa dengan manusia, senyum. Ya, senyum. Tak apalah senyum masin pula. Manis sikit ke tak manis ke, janji cuba senyum. Ya, biasa senyum tu memang ada manisnya. Baik. Ketiga, tentang takwa kepada Allah ada dua penafsiran. Pertama, mengerjakan keseluruhan ketaatan dan menjauhi semua larangan. Itu pada terjemahan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan seluruh ketaatan dan menjauhi semua larangan. Dan kedua, menjauhi bermaksiat terhadap Allah dengan petunjuk Allah kerana takut akan azabnya, dan melaksanakan ketaatannya dengan tuntutan Allah kerana mengharap pahalanya. Itu dia takwa yang diterjemahkan dalam beberapa perkara oleh penulis kitab ni. Yakni mengerjakan seluruh ketaatan dan menjauhi larangan, pertama. Yang kedua, menjauhkan bermaksiat terhadap Allah dengan petunjuk dari Allah kerana takut azabnya, dan melaksanakan ketaatannya kerana mengharapkan ganjaran pahala. Maka itu dia ketakwaan yang memang kita kena ada lah. Kalau kita sebagai seorang Muslim, ketaatan, ya, ketakwaan mesti ada, mesti dipasakkan dalam jiwa kita. Supaya ianya menjadi bekalan kita di mana-mana. Itu pasal orang yang bertakwa, dia di mana-mana pun tak menjadi masalah. Kerana apa? Kemuncak ketakwaan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah, ya, seperti mana kamu melihatnya. Dan kita tak melihat Allah, namun Allah tetap melihat kita. Itu kemuncak ketakwaan yang paling baik yang menyebabkan seseorang itu bertaraf ihsan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan diuji sama ada kita bersendirian ataupun tidak. Kita akan diuji dengan berbagai-bagai. Dengan berbagai-bagai, memang tak dinafikan. Dengan tawaran-tawaran berbagai-bagai. Ya, namun ketakwaan itulah yang akan menapiskan segala-galanya. Okay? Jadi kena lengkap. Ya, kena bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan ini. Yang keempat, takwa kepada Allah merupakan pengawas seluruh perilaku hamba. Baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyian. Barang siapa telah tertanam perasaan takwa di dalam hatinya, maka ia akan menjaga dan membentengnya dari kehancuran. Sebaliknya, jika takwa telah lenyap, maka yang bersangkutan tentulah akan meniti jalan syahwat, padahal di jalan inilah penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Okey. Jadi bila kita melihat dalam bab ini, ketakwaan ini ialah kita memang dirasakan di bawah muraqabah.
di bawah murakabah ataupun di bawah pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan dalam diri kita supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah dalam bab ini jelas kepada kita, ya, bila dikombainkan dua perkara, kita boleh memiliki syurga yang dijanjikan. Okey, akhlak yang baik dan bertakwa kepada Allah. Tajuk yang berikutnya, muka surat 289. Cermin si mukmin. Okey. Maksudnya mukmin itu cermin antara satu sama lain. Mari kita tengok adakah hadis yang menceritakan muslim itu cermin sesama seseorang tu. Ya. Hadis yang ke-92 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'mini." Orang mukmin itu adalah cermin bagi saudara mukminnya yang lain. Hadis yang hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis sahih, hadis hasan. Kandungan hadis. Pertama, pada redaksi hadis ini adalah satu pepatah indah dari Nabi yang menjelaskan posisi seorang Muslim terhadap saudaranya. Sekaligus berisi penjelasan tentang batasan tanggungjawab setiap pribadi terhadap saudaranya. Dia diibaratkan seperti satu cermin yang akan menampilkan rupa dirinya. Jadi, ibarah yang diberikan ataupun contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini amat jelas. Berkaitan dengan seorang mukmin itu, dia adalah cermin. Yang ini kalau kita tunjuk, letakkan cermin, kita tengok. Kita nak tengok muka kita kat cermin, kita nak tengok kecacatan, kelemahan, semua kita dapat tengok pada cermin. Ya, kecacatan pada anggota tubuh badan kita yang nampak melalui cermin. Jadi Rasulullah SAW bagi misalkan kepada kita, orang mukmin yang lain itu, dia akan nampak kesalahan ataupun diri kita. Ya, dia akan nampak kesalahan atau diri kita, maka seolah-olah cermin yang ada di depan dia, kerana orang mukmin ini yang akan menegur orang-orang yang dilihat. Tetapi ianya menjadi satu isu pada zaman sekarang, tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Orang mukmin tidak bersedia untuk ditegur dan bersedia untuk tidak ditegur dan bersedia tidak dilarang. Jadi Allahu alam dalam bab ini, ya. Apa yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunaikan kewajipan kita. Selagi boleh kita tegur sahabat-sahabat kita, tegurlah dengan cara yang baik, akhlak yang baik. Ya, selagi kita boleh mendidik mereka, membantu, ya, tegurlah. Dan apa, tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan. Ya, walaupun kita ada harta, walaupun kita ada segala-galanya, bak kata orang di muka bumi ni, tetapi kita kena ingat sedikit sekali orang-orang yang soleh bersama kita untuk berkawan. Ya, kebanyakannya mereka berkawan kadang-kadang ada kepentingan. Ya, ada kepentingan. Wallahu alam. Saya teringat balik dalam kisah saya menegur kawan-kawan, ya. Ada kawan-kawan, masya-Allah, tabarakallah, bersedia untuk terima teguran. Ada kawan-kawan tak boleh. Ini disebabkan masalah politik, masalah apa, ialah berbagai masalah. Jadi ianya menjadikan dia hilang percaturan. Saya membicarakan apatah lagi dalam unsur-unsur yang merupakan apabila ia berkaitan dengan umpatan ataupun berkaitan dengan perbuatan kita mencari kelemahan dan kesalahan orang. Kita memperejekkan orang-orang mukmin. Dan dalam hadis ada larangan kita mengejekkan orang-orang Islam. Termasuklah dalam bab-bab ini kita katakan
berkaitan dengan orang politik ke apa ke, kita tak bagilah kita, sesama kita untuk berbicara melampaui batas. Apabila saya susunkan, saya tahu kalau saya tegur ni akan timbul perselisihan. Ya, saya susunkan ayat untuk menegur dia seorang ni. Ya, saya susun. Pasal saya nampak dia gunakan talian Facebook. Bila dia gunakan Facebook, berarti bukan seorang baca, ya, tetapi ramai yang akan membacanya. Dan bila ramai yang bacanya, dia berkaitan dengan seorang pemimpin. Dan saya tahu bila ramai, kalau 10 membaca, 10 like dia, ketawakan dia, disebabkan perli dia kepada pemimpin, dia akan berdosa. Membatalkan amalan. Dia orang yang baik, Masya Allah, Tabarakallah. Dan saya menasihatkan cara yang halus, face to face, bukan face, WhatsApp to WhatsApp. Kerana saya tak mau masuk dalam komen dalam apa ni, Facebook. Kenapa? Bila komen, ada ramai yang akan baca lagi aib. Ianya tidak berakhlak. Bagi saya itu pasal saya nasihat kepada pendakwah-pendakwah, jika nak mengkritik seseorang itu, bukan nak menegur seseorang itu bukan pada WhatsApp ataupun video begini, ya, tak boleh. Apatah lagi jika seorang pemimpin, tegurlah face to face ataupun satu persatu, ataupun WhatsApp to WhatsApp. Jangan, kalau dia tak terima, alhamdulillah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Adalah dilarang sama sekali kaedah ahli sunnah menegur pemimpin dalam bentuk keadaan kita livekan supaya orang lain melihat. Salah. Itu cara khawarij. Itu pasal kita tidak setuju. Ya, ceramah-ceramah walaupun ceramah atas nama Islam, dia kutuk pemimpin dengan cara begitu di khalayak ramai. Itu bukan akhlak Islamiah. Itu akhlak khawarij. Maka di atas dasar itu, saya serah kepada Allah, lalu saya tegur melalui WhatsApp to WhatsApp. Ya, hanya 2 atau 3 WhatsApp je. Terus dia leftkan saya. Ya, maksudnya dia tak mau berkawan dengan saya. Alhamdulillah ala kulli hal, saya telah sampaikan sebagai seorang kawan, ya, saya sampaikan supaya tidak mau membatalkan amalan-amalan dia. Ya. Akhirnya kita di-leftkan, alhamdulillah. Bila saya berdiri di atas kebenaran, maka kita tak kisahlah orang nak benci ke, orang suka ke, tak apa. Bagi kita ada Allah. Ya, aku telah tunaikan amanah. Sayang, ya, kita lihat sahabat-sahabat kita yang banyak melakukan amal soleh, banyak bersedekah, banyak berinfak, kuat qiyamul lail, kuat berpuasa, tiba-tiba melakukan amalan-amalan yang akan menyebabkan dia menjadi papa kedana, muflis di akhirat. Takkan kita nak biarkan ala lantak dia lah. Tak boleh. Kerana kita dah kenal rapat, kita dah sama-sama dalam memahami Islam, tiba-tiba jadi begitu. Ya, ala kulli hal. Ya, jadi ini perkara penting kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, bersedia untuk menerima teguran. Ya, insya-Allah saya bersedia untuk menerima teguran walaupun secara kasar sebenarnya, tapi tidak secara kasar, memang sakit. Saya kata sakit jiwa tu. Tapi kalau ianya betul, saya akan terima. Ya, mungkin makan masa sikit, masa cool dia tu, ya, lepas tu saya akan terima. Saya akan terima insya-Allah. Yang lepas-lepas begitu, kadang-kadang ada orang cakap cara tak, kita dengar bengang, kita tengok betul, kalau betul kita terima. Okey, baik. Jadi dalam hadis ini, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang mukmin itu cermin bagi saudara mukmin yang lain. Maka dalam hadis ini, ya, yang bertaraf hasan ini, kita lihat kandungan hadis pertama. Pada redaksi hadis ini ada satu pepatah indah dari Nabi yang menjelaskan posisi seorang Muslim terhadap saudaranya, sekaligus berisi penjelasan tentang batasan tanggungjawab setiap pribadi terhadap saudaranya. Dia diibaratkan sebagai satu cermin yang menampilkan rupa dirinya. Oleh kerana itu, kawan-kawan kita perlu kita tegur kalau tak betul. Maka, dan kawan-kawan perlu memilih kawan-kawan yang baik. Kenapa? Rasulullah mengingatkan bahawa agama seseorang itu mengikut agama kawannya. Jadi dia akan memang follow, dia akan matchkan. Ya, kalau kawan tak baik, dia akan jadi kawan tak baik. Kalau kawan tu baik, dia akan jadi kawan yang baik. Maka itu peranan dia, supaya dia dapat mengikut jalan yang baik.
Kedua, seorang Muslim yang setia tentu akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tatkala menyaksikan saudaranya berbuat salah, dia maka dia akan memperingati dan menasihatkan supaya saudaranya itu segera meninggalkan kesalahan. Lalu berhias dengan amal soleh di hadapan zat yang menilaikan para hambanya dari hati dan amalannya. Yang semacam ini termasuk kesetiaan seorang Muslim terhadap saudaranya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang lepas. Maka sebagai seorang Muslim, ya, itulah lambang akhlak yang paling mulia apabila dia menegur saudara-saudaranya dengan cara yang betul. Kerana apa? Kerana itulah melambangkan apa yang ada di dalaman dia. Betul Allah mengatakan dalam hadis ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, ya, wala apa dia lagi yang disebutkan, sungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan seorang kamu walaupun apa perwatakan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Allah melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Dia kena kaitkan dua hadis ni kerana setengah orang berhenti kepada Allah melihat di hati kamu. Hati aku ni baik, ya, walaupun dia tak pakai tudung, walaupun dia tak baca Quran, walaupun dia ni, tapi hati itu baik. Dia macam Robin Hood, dia pergi merompak tapi hati baik. Kenapa nak bagi ke orang lain? Salahlah, ya. Oleh kerana tu Rasulullah mengatakan ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat pada hati kamu dan perbuatan kamu. Kalau perbuatan tak betul, maka walaupun niat kita baik, hati kita baik, namun dia tetap salah. Ya. Kalau niat kita betul tapi perbuatan itu tidak betul, maka dia tidak dikategorikan perbuatan tu baik. Maka kita kena berhati-hati dalam memahami konsep ini. Jadi insya-Allah, maka perbuatan yang baik diikuti dengan akhlak yang baik, hati yang baik. Maka insya-Allah dia akan termasuk dalam orang mukmin, menjaga orang mukmin sesama sendiri. Ya, itu penting. Tapi kadang-kadang orang mukmin ini, orang Muslim sekarang ni, dia tak kisah lantar ke orang lah nak kata apa-apa, ya, kubur masing-masing. Amboi, sedapnya bunyi, ya. Kubur masing-masing. Jangan begitu. Ya, betul kubur masing-masing. Tetapi kamu akan menyaksikan di dalam kubur itu malaikat akan menghukum, Allah akan menghukum kamu dengan apa yang telah kamu lakukan. Ya, ditakuti. Tidak ada doa daripada orang-orang yang berkawan kamu yang mendoakan kamu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang penting nak mengisyaratkan jika anak yang soleh itu dikategorikan anak yang soleh disebabkan dia mendoakan kepada orang tuanya. Maka dia dikategorikan sebagai anak yang soleh. Sahabat yang soleh, kawan yang baik, ya, adalah orang yang mendoakan sahabat-sahabatnya walaupun dia telah mati. Maka sahabat itu sahabat soleh. Masalahnya bila kita dah action, sombong, kubur masing-masing, tidak ada sahabat yang nak mendoakan kita. Apatah lagi sahabat itu, kawan-kawan itu, jika ianya ikhlas daripada hatinya, datang mendoakan kita, subhanallah. Ya. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita teringat kawan-kawan kita yang lepas tu, yang mana pernah berkawan dengan kita telah meninggal, doalah kadang-kadang. Ya, bila teringat tu, Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha. Sikit je, ya Allah ampunkan dia. Walaupun kalimah itu kecil, ya Allah ampunkan dia, kesan di dalam kubur tu terlalu besar. Bagi kita tak ada apa-apa, tetapi bagi mereka di dalam kubur itu akan mengurangkan apa juga muskilah masalah yang dihadapinya di dalam kubur. Akan mengurangkan banyak perkara. Kalau tidak masakan Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat mendoakan kawan-kawannya yang dalam kubur. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya sahabat-sahabat kita yang soleh berada waktu hidup mereka mendoakan kita di alam kubur sana. Ya, jadi kita berkawanlah dengan kawan yang baik supaya kita dapat, ya, doa-doa daripada sahabat-sahabat yang baik ini, insya-Allah. Kemudian tajuk yang berikutnya, sabar dalam pergaulan adalah ciri mukmin.
Sabar dalam bergaul ni ciri mukmin. Ya. Kenapa? Kerana dalam siri pergaulan ini akhlak berbagai-bagai. Perangai berbagai-bagai. Yang tak sama kehidupan mereka dan tak sama siri pentarbiahan mereka, maka di sinilah berfungsinya kita sebagai seorang mukmin yang perlu dengan kesabaran dalam bergaul sesama mukmin. Ya. Tuan-tuan dan perempuan dalam adik-beradik kita, kalau 4 orang, 4 pandangan dan pendapat. Kalau 10 orang, 10 pandangan dan pendapat yang berbeza-beza. Ya, kalau kita saksikan dalam kisah Nabi Yusuf, berapa orang ya adik-beradik dia yang cuba nak mengkhianati orang, dia 10 orang. Ya, 10 orang. 10 orang itu salah satunya pun dah berbeza pandangan. Nak membunuh Yusuf, ya. Bukan semua yang nak bunuh, tapi abang dia salah seorang tu beri pandangan jangan bunuh dia. Jadi ini menunjukkan, ya, walaupun bagaimana kedudukan kita ramai macam mana pun, masing-masing perangai masing-masing, ya, tak sama. Perangai masing-masing, pandangan masing-masing. Tak percaya, ambil satu kertas, bagi macam kami ni waktu pelajar-pelajar, ya, kita bagi satu kertas, lukis apa yang kamu nak lukis. Jangan tanya kawan-kawan, mereka akan lukis. Ya, mereka akan lukis apa yang ada dalam minda mereka. Itu kedudukan perangai mereka. Dalam satu keluarga, kita dapati kemahiran yang berbeza-beza. Kita dapat kemahiran yang berbeza-beza dalam satu keluarga, maka mengisyaratkan semua kita ni adalah berbeza-beza. Tetapi iman yang akan menentukan kedudukan kita. Oleh kerana itu, wallahu alam, kita di dalam syurga nanti pun tidak akan sama. Hanya Allah yang menentukan, ya, yang mana yang terbaik, yang mana yang tak baik. Namun kita mengharap kepada Allah, Allah masukkan kita di kalangan orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sabar dalam pergaulan adalah ciri mukmin. Hadis yang ke-93 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina la yukhalituna an-nas wa la yasbiru ala adahum." Orang mukmin yang suka bergaul dengan orang-orang dan tetap bersabar menghadapi atas gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak mahu bergaul dengan orang-orang dan tidak mampu bersabar menghadapi gangguan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dikeluarkan oleh At-Tirmizi, namun beliau tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Baik, hadis ini hadis sahih, ya, hadis sahih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang mukmin yang pada pelajaran yang lepas kita pernah bicarakan mukmin yang kuat. Ya, mukmin yang kuat lebih baik mukmin yang lemah. Maka bila Rasulullah sebut lebih ini, ya, nilaiannya terlalu tinggi. Nilaiannya terlalu besar. Ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan orang mukmin yang suka bergaul dengan manusia. Ya, dia suka bergaul dengan manusia. Wa yasbiru, lepas tu dia sabar ala adahum, apa yang mereka lakukan. Adahum ini, ya, adahum ni disebutkan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati dia lah. Ya. Dia sabar. Lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul, duduk aja dalam rumah, duduk dengan kitab-kitab, apa-apa jugalah dia duduk, malas aku nak bergaul, pening kepala aku, ya. Lebih baik daripada mereka orang mukmin yang duduk dalam rumah, dahlah duduk dalam rumah tak sabar pula tu. Tak sabar pula tu. Ya. Duduk Allah buat belacanlah itulah ini.
Ini di antara mukmin yang tidak baik. Ya, walaupun dia mukmin, ini mengisyaratkan ada orang mukmin yang baik, ada orang yang tidak baik. Ya, kita kena faham elok-elok. Bila sebut orang mukmin, oh bukan semuanya baik. Tak. Macamlah kita menceritakan bila sebut orang Islam, tengoklah apa yang ada pada kiri kanan kita. Mereka tetap Islam tapi berbagai-bagai bentuk mereka. Ya. Okey, baik. Jadi orang mukmin ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pembahagian dua ini, maka kita melihat apa yang diterangkan oleh para ulama, perbezaan pendapat ulama dalam menyikapi hadis. Ini ada dua pendapat, iaitu perkara ini yang menarik sekali apabila dikaitkan antara orang yang duduk bersendirian. Ya, bagaimana keadaannya pula? Ya, adakah betul tidak baik atau bagaimana? Okey. Di sini ada pandangan-pandangan kerana apa? Kerana berkaitan dengan fitnah-fitnah ke ataupun ujian-ujian yang besar yang menyebabkan lebih baik duduk di rumah itu daripada keluar. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, terutamanya dalam peristiwa akhir zaman yang mana diceritakan orang yang duduk di rumah itu lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Begitulah kaedah-kaedahnya yang mana nak menceritakan ada perkara-perkara yang dibenarkan ya, kita memencilkan diri atau bersendirian. Al-Khattabi di dalam kitabnya Al-Uzlah berkata, orang-orang yang berbeza pendapat mana yang lebih utama antara beruzlah atau bermuamalah, padahal masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ulama ada yang beruzlah di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim Adham, Fudail Ibn Iyad, Sulaiman Al-Khawash, Bishr Al-Hafi dan yang lain, sedangkan yang lebih mukhtalaf bergaul Sa'id Ibn Musayyab, Asy-Syaibi, Ibn Abi Layla, Syarik, Abdullah Ibn Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad Hanbal dan yang lain. Okey. Jadi di sini ada beberapa perkara yang agak menarik ya. Dalam pembahagian dua perkara ini, ada yang menyokong perbuatan uzlah memencilkan diri, satu ada yang mengambil jalan bergaul ramai-ramai. Yang ini semua kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf dalam bab ini, terbahagi kepada dua. Golongan yang pertama berdalilkan firman Allah di dalam surah Maryam. Ya. Dalam surah Maryam Allah berfirman. Apa dia? Cuba siapa yang dalam buku ada. Namun siapa yang tak ada buku, surah yang ke-19. Surah Maryam ayat yang Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما اعتزل لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Ayat 48 dulu ya. Okey. Ayat 48 dulu. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku. Sorry. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Okey. Dalam ayat ini, ya, diikuti dengan hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ja'a a'rabiyyun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Qala rajulun jahida bi nafsihi wa malihi wa rajulun fi syi'bin min asy-syi'abi ya'budu rabbahu wa yad'un nasa min syarrihi. Maksudnya seorang lelaki yang menemui Nabi lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Beliau menjawab, seorang lelaki yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan seorang lelaki yang berdiam di satu lembah di antara deretan lembah-lembah itu beribadah kepada Tuhannya serta meninggalkan manusia kerana takut terhadap keburukannya. Jadi ini di antara pandangan orang yang memilih jalan uzlah. Ya, jalan uzlah, apa dia uzlah? Itu dia untuk menyelamatkan agama yang dimilikinya. Dia bukan macam uzlah yang setengah masyarakat kita ni, dia beruzlah kerana nak cari sesuatu. Bukan nak mencari rahmat Allah, dia nak cari ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Ya, sewaktu saya teringat waktu saya mengambil tarikat Nasyabandi tu, ada satu bilik uzlah disediakan. Rambut panjang-panjang budak-budak tu. Ya, dalam kelambu. Uzlah. Itu bukan sifat-sifat uzlah yang diajarkan. Ya, lepas tu keluar tu merokok lah, apalah. Ya, itu uzlah apa namanya? Uzlah tek kucing. Ya, mempermainkan. Baik. Jadi dalam bab ini Umar Al-Khattab berkata, ambillah bagimu dengan beruzlah. Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku sangat ingin ada sebuah pintu besi yang menghalangi antara diriku dan manusia sehingga tidak ada seorang pun yang mengajakku berbicara dan aku pun tidak bisa mengajak mereka berbicara sampai aku berjumpa Allah. Ya, ini di antara kaul para sahabat yang memilih uzlah jalannya bukan apa, kerana di antara perkara-perkara yang kita lihat, perkara yang lara, perkara yang tidak sihat berlaku pada kalangan masyarakat, lebih baik kita memencilkan diri. Itu maksud dia. Selain dalil-dalil ini, ada beberapa alasan sehingga beruzlah lebih utama, di antaranya mempunyai waktu yang lebih luang untuk beribadah, menjauhi perbuatan maksiat, menolak fitnah yang terjadi di kalangan manusia, terhindar dari bahaya ghibah dan riak, serta menjaga kemunian agama dari segala unsur yang tidak diredai oleh Allah. Jadi ini di antara pilihan mereka mengambil jalan uzlah untuk tidak mengganggu dalam siri hidupnya. Kadang-kadang bila kita dah bercampur ni, bergaul, ya, maka kadang-kadang lara tu berlaku. Kita kadang-kadang masuk bab mengumpat, masuk bab yang tidak sihat. Oleh kerana itu jalan uzlah lebih baik. Tetapi kita berhadapan dengan satu masalah lain pula. Kita nak beruzlah, tapi gadget-gadget kita ni menjadi benda-benda yang tidak baik. Apa dia? Dia buka berbagai-bagai cerita-cerita. Ya, kononnya uzlah, duduk dalam bilik, duduk dalam rumah seorang-seorang, duduk tengok cerita-cerita mengarut. Itu bukan uzlah. Zaman sekarang nak beruzlah terganggu dengan handphone. Konon nak lari daripada kejahatan, daripada benda-benda yang tidak baik di luar, namun kita terjebak dalam kejahatan, benda yang tidak baik di dalam gadget-gadget kita. Maka hendaklah kita beruzlah daripada gadget-gadget kita. Bila uzlah gadget-gadget tu yang tak tahan Ustaz. Ya, pasal gadget tu dah macam nyawa. Tak boleh dipisahkan gadget-gadget. Ya. Bila kita tengok pelajar-pelajar, ya, yang mata rendah semara di Perak tu, yang dibuli kawannya, ditumbuk tu, kes gadget lah. Budak-budak usia 12-13 tahun, ya, tengok cerita-cerita lucah. Bayangkan.
Ya, semalam kita dapat data-data, ya, kalau tak salah, Malaysia dalam tempoh PKP itu, Malaysia adalah negara nombor 4. Ya, kalau dibagikan data begitu, nombor 4 dalam tempoh PKP. Nombor 4 yang paling banyak menonton web lucah di dunia. Subhanallah, nombor 4. Ya. Singapura belas. Ya. Tapi Malaysia nombor 4. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, menakutkan. Kita bagi gadget-gadget kat anak tu tidak dikontrol, menakutkan. Wallahu alam lah, wallahu alam. Ya. Adakah itu yang dikatakan, takutlah kamu pada hari budak-budak menjadi orang tua. Ya, habis dia tahu. Ya. Ini di antara fitnah yang menakutkan pada masyarakat kita. Mintalah kepada Allah, peliharalah ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan. Ya, anak-anak kita ada gadget di tangan tu, ya, tak kira lah berapa usia dia ke, kita akan dipertanggungjawab depan Allah. Ini melalui pengalaman, kita cerita melalui pengalaman. Ya, ramai yang mengadu, ramai bercerita, jadi kita akan cerita. Saya sampaikan. Okay, itu maklumat yang kami dapat dalam mesyuarat kami semalam. Ya, Satuan Tahfiz. Ya, didapati dalam bilangan nombor 4 di dunia, kita adalah orang negara yang paling banyak melayari web lucah. Berarti siapa? Wallahu a'lam, minta lindung kepada Allah. Yang kedua, ini melalui pengalaman juga, ya. Kadang-kadang kita bagi anak, dia kata anak saya baik, anak saya tak bergaul dengan orang-orang. Anak saya, Masya Allah, saya bekalkan handphone, dia duduk dalam bilik dia, dia study. Anak perempuan dia. Ya. Saya terpaksa cerita untuk ambil iktibar, kena perhati juga. Walaupun kita bagi dia, dia tak keluar. Memang tak bergaul dengan budak-budak luar dah. Dia duduk je dalam rumah. Tetapi ini, ya, ini berbahaya. Apa dia tengok, kita tak check. Apa dia belajar, kita tak check. Saya pun risau pasal anak-anak saya ni. Pasal saya hadkan nak handphone lepas 18 tahun, 17 tahun ke atas boleh. Bawah tu tak ada sebab, tak ada. Cuma sekarang dah kelas SPM, maka benarkan. Yang laki tu dah hafiz Quran, saya tetap tak benar. Walaupun saya dalam kategori siapa yang hafiz boleh diberikan hadiah handphone, saya tak bagi. Kerana dia masih lagi 15. Ya, saya takut. Ya, saya takut sangat-sangat. Biarlah orang kata saya ketinggalan pun tak apa. Tapi saya takut sangat-sangat. Apa saya nak jawab depan Allah? Ya, apa saya nak jawab depan Allah? Dan Alhamdulillah, ya, agak sukar. Anak zaman sekarang nak paksa dia, no way. Untuk menggunakan telefon, susah. Ya, dia pergi beli sendiri. Saya rampas. Ya. Berbahaya. Ya. Bahaya. Kita bagi duit tiap-tiap bulan tu, dia kumpul-kumpul, dia beli. Kita dapat tahu, rampas. Kita terpaksa buat kerana nak menjaga dia. Belum matang lagi untuk memahami apa yang terkandung dalam handphone. Kita pun kadang-kadang terjebak. Ya. Jadi budak ni, budak perempuan ni, mak dia kata memang ustaz, dia tak sebut, ni di antara kawan-kawan kita bercerita. Dia mengatakan memang dijaga budak anak dia ni, dia tak bergaul dengan siapa pun. Kalau nak bergaul, nak keluar, tanya dulu dengan siapa-siapa, lepas tu memang tak bergaul. Tapi apa berlaku? Ya. Apa berlaku? Nak jadi cerita, ya, nak jadi cerita. Saya tak ingat adakah dia sakit ke apa. Tapi yang paling penting, bila waktu itu dia tak ada, dia dapati perkara benda-benda yang pelik berada di dalam bilik budak tu. Terunglah, apalah dan berbagai-bagai. Ini menunjukkan satu benda yang kita kena perhatikan baik-baik walaupun kita berada dalam bersendirian. Kalau kita pun bersendirian kadang-kadang tak boleh kontrol, anak-anak kita yang tak terbuka lagi minda-minda mereka, ya, bila menyaksikan satu benda yang pelik, lagilah dahsyat. Lagilah dahsyat. Hanya kepada Allah lah tempat mengadu dan kita mengharap, ya, orang-orang yang bertanggungjawab untuk menghilangkan channel-channel ni, ya, tapi wallahualam boleh dibuat. Pernah, ya, saya teringat waktu kami di Pakistan dulu,
maaf kata waktu Tun Mahathir baru je letak jawatan, dia datang ke sana, lalu kita bertanya dengan isu-isu adakah kerajaan mampu untuk menyekat teknologi berkaitan dengan web lucah ni daripada masuk ke dalam negara kita. Boleh, dia kata. Dia kata boleh. Tapi kita disebabkan di sebahagian tempat ataupun institusi memerlukan sebagai sumber pendidikan. Itu je alasan dia. Sedangkan berapa kerat sangat yang mana boleh digunakan itu untuk bahan-bahan pengkajian berbandingkan satu rakyat Malaysia yang terdedah dalam benda-benda yang begitu berbahaya. Itu pandangan saya lah. Ya. Pasal yang bertanya itu saya. Ya, bertanya itu saya. Sewaktu saya belajar di Pakistan, saya bertanya sendiri. Ya. Okey, jadi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada rakyat Malaysia, ya, supaya sentiasa mengikut garis panduan. Tapi di Saudi, ya, waktu saya bekerja di Saudi selama 2 tahun, 97, 98, 99 tu, tak ada. Memang kita tak mampu untuk membuka. Kalau buka lah, ya, buka channel internet punya ni, memang tak ada pada waktu tu. Ya. Tetapi masalah mereka parabola tu pula. Yang tu pula masalah mereka. Parabola tu, ya, la ilaha illallah. Na'udzubillah. Itu je boleh kita cakap. Itu pasal bayangkan berapa lama semenjak Kuwait, Saddam masuk Kuwait, lalu Amerika datang bersyarat dengan kerajaan Saudi. Lalu dengan syarat-syarat itulah yang menyebabkan rakyat Arab Saudi telah rosak minda mereka. Di antaranya parabola tu. Ya. Parabola tu apa yang tak keluar? Tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah min zalik. Itu pasal bila kita berada di dalam Masjidil Haram, kadang-kadang kita nampak ada bukit rumah kecil parabola mak badak. Ya, lebih besar daripada rumah tersebut. Tahu dah apa dalamnya? Menangis kita. Ya. Rosak anak-anak muda. Itu pasal bila dia berlaku konsert yang baru tu, yang kita lihat macam nak gila orang Arab tu, disebabkan telah diasuh bermula pada hari Kuwait dimasuki oleh Saddam. Berapa puluh tahun. Dimasukkan dalam benak otak mereka, benda-benda yang lucah, benda-benda yang na'udzubillah. Saya panjang cerita macam mana saya tegur, tuan, Datuk, kita ni dah berbalik haji. Ya, dia buka channel tu, dah tutup tu, kita berbalik haji. Kita terpaksa tegur. Dia kata apa? Kamu ni, Allah ustaz ni kacau je. Dah, itu dia. Kita terpaksa tegur. Kenapa balik haji tiba-tiba kita tengok benda-benda yang na'udzubillah min zalik. Rugi kita. Ya, rugi sangat-sangat. Oleh kerana tu, ya, satu benda yang menggerunkanlah di akhir zaman ni, mungkinlah mudah-mudahan Allah peliharalah zuriat kita. Kita mendoakan agar dikurniakan zuriat salihah. Ya, tiba-tiba kita biarkan begitu saja. Sayang. Ya, ini amanah kita. Amanah kita. Jangan sampai pada hari yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari yang mana lari adik-beradik. Ummi wa abih. Mak dan ayah lari daripada kita. Kita dah lari daripada mak ayah. Wa sahibatihi wa banih. Dan larinya isteri dan anak-anak kita. Maka di situ tak ada gunanya kita nak berkata apa-apa lagi. Jadi istighfarlah banyak-banyak. Itu je. Yang boleh kita katakan pada zaman ini, istighfarlah banyak-banyak. Dan kita islahkan diri kita. Islahkan keluarga kita. Wasiatkan. Ya, wasiatkan kepada mereka supaya bagi tahu, mak ayah kena bagi tahu untuk melepaskan diri di depan Allah. Ayah dan ibu tak suka benda ni. Ya, ayah, awak dah besar, itu amanah antara awak dengan Allah. Mak ayah lepas tangan. Ya, kena cakap, kena bagi nasihat. Kalau tidak, kita akan dikaitkan sampai ke sudah. Ya, anak-anak ni bukan kira dia tengoknya kita, dia nak kaitkan juga. Saya saksikan, itulah mak dulu buat perangai macam tu, saya terikutlah. Dia jadi macam tu. Ya, bukan. Kamu dah besar, kamu boleh berfikir, takkanlah nak ikut lagi. Baik. Sedangkan golongan kedua berdalilkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Imran. Ya, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Okey, maka dialah dalam surah Ali Imran, maka dialah yang
telah menyatukan di antara hati-hati kalian. Ini semua yang berkaitan dengan ayat yang menyuruh kita bergaul. Ya, bergaul. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Umar dalam Nabi bersabda, kalian harus melazimi jemaah dan menjauhi perpecahan. Kerana syaitan itu selalu menemani orang yang bersendirian dan jauh daripada dua orang. Barang siapa yang ingin mendapat bahagian pertengahan syurga, hendaklah berpegang kepada jamaah. Ini di antara perkara yang dikaitkan dengan pentingnya hidup berjemaah. Ya, yang mana Rasulullah mengingatkan bahawa syaitan akan mudah duduk kepada orang yang tidak berjemaah. Ya, jadi oleh kerana itu dibagikan misal dalam riwayat yang lain seperti seekor kambing yang lari daripada atau keluar daripada kelompok kambing yang ramai. Maka serigala akan mudah menangkapnya. Jadi oleh kerana itu kedudukan orang-orang yang berjemaah ini lain, memang lain. Ya, bila kita duduk berjemaah, duduk bersembang-sembang, maka lain kedudukannya. Berbandingkan kita duduk seorang-seorang hanya menghadap YouTube, ya, lain. Wallahu alam, dalam bab-bab yang begini kita minta lindung kepada Allah, ya, supaya Allah berikan kita sahabat-sahabat yang baik, ya. Kenapa? Bila kita duduk dengan sahabat-sahabat yang baik, banyak ilmu-ilmu yang kita berbicara. Banyak perkara-perkara yang kita tengok, ya, banyak perkara-perkara yang kita bincangkan. Jadi di situ datang kekuatan dalam hati-hati kita. Baik, bersosial mengandungi banyak manfaat, antara lain kegiatan belajar, mengajar, saling memberi manfaat, melaksanakan sebagai kewajipan ibadah yang bersifat sosial, menyebarkan salam dan menjawabnya, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah. Hal-hal ini mempereratkan ukhuwah di kalangan umat Islam, saling menasihati dan mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah kemungkaran. Seluruh perkara ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang beruzlah. Betul? Ya, bila kita tidak melakukan keadaan yang begini, lain kedudukannya. Orang-orang yang berjemaah ini, dia hidup berjemaah kuat. Dia membantu dan pahala dalam keadaan berjemaah itu besar. Ya, kedudukan pahalanya terlalu besar. Oleh kerana itu, ya, apabila saya tengok tadi, kita tengok pada atas tadi, orang yang beza pendapat, di antaranya disebutkan Fudail Ibn Iyad. Ya, Fudail Ibn Iyad, dan di antara yang disebut sini Abdullah Ibn Mubarak. Orang yang beruzlah dikatakan di antara pandangan orang yang beruzlah Fudail Ibn Iyad, dan orang yang mengatakan berjemaah Abdullah Ibn Mubarak. Dalam kisah ni agak menarik apabila Abdullah Ibn Mubarak, Fudail Ibn Iyad terkenal, ya, seorang abid yang menangis, kuat menangis. Dia menangis di Masjidil Haram, di Mekah, di Kaabah tu, menangis mohon keampunan dengan Allah. Ya, dia menangis. Ya, lalu dikhabarkan kepada Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ini di antara tabi'in, imam yang besar, dan kehebatan dia boleh naik kuda tu sambil memanah. Ni Abdullah Ibn Mubarak. Dan Imam Syafi'i dikatakan begitu juga. Kemahiran dia naik kuda dan memanah. Ini imam-imam dahulu. Hebat. Ya, imam sekarang bagi Ustaz Fadil, ya, nak panah, pegang tu dah jatuh. Kuda sondol sikit ni, retak ni. Astagfirullahalazim. Ingat, kuda sondol, ya, dia sondol sikit je, retak. Terus X-ray ada retak sikit. Ya, jadi takut pula dengan kuda. Tetapi mereka imam yang besar, hebat. Ya, apa Abdullah Ibn Mubarak bila mendengar cerita di saat itu berlaku peperangan, ya, peperangan mempertahankan bumi Islam. Sedangkan Abdullah Fudail Ibn Iyad sedang menangis di Kaabah. Lalu Abdullah Ibn Mubarak menulis satu surat yang masyhur. Ya Abidal Haramain. Wahai hamba, ya, orang yang kuat beribadat di tanah dua tanah suci. La absartana. Jika kamu melihat kami, la alimta annaka bi ibadika tal'ab. Sesungguhnya kamu menyaksikan ibadat kamu itu hanya bermain. Itu dia. Yo, Abdullah Ibn Mubarak bagi satu sajak yang begitu dahsyat. Ya abidal haramain, law absartana la alimta annaka bi ibadati tal'ab.
Wahai hamba yang kuat beribadat di dua bumi haramain, ya, bumi tanah haram, Mekah dan Madinah. Jika kamu menyaksikan apa yang berlaku terhadap kami, maka sesungguhnya kamu beribadat bermain-main. Apa dia tu? Fudail ibn Iyad, orang yang mengambil jalan uzlah. Abdullah ibn Mubarak berada di medan jihad, perbatasan jihad. Lalu disambungkan lagi. Kamu mengalirkan air mata untuk dirimu, sedangkan kami mengalirkan darah dari tengkuk-tengkuk kami untuk agama ini dan umat ini. Okey, kita nampak tak ya? Fudail ibn Iyad menangis, beribadat untuk membersihkan diri, untuk diri dia seorang. Sedangkan Abdullah ibn Mubarak berada di perbatasan perang jihad fi sabilillah yang bakal mengalirkan darah untuk menyelamatkan ummah di belakang. Ya. Ummah yang berjuta. Itu pasal kedudukan orang yang berada di jihad fi sabilillah tinggi di sisi Allah. Banyak kelebihan dia di sisi Allah. Kerana apa? Dia mempertahankan ummah. Di sana ada Fudail ibn Iyad, di sana ada imam-imam yang besar, di sana berbagai-bagai. Di sana ada orang awam. Itu pasal tentera, kedudukan tentera jika dia betul, ya, niatnya betul, mereka ini besar pahalanya seperti mujahidin di perbatasan fi sabilillah. Oleh kerana itu bagi mereka tentera kita doakan Allah bagi petunjuk supaya mereka dapat ikut jalan betul. Kerana pahala mereka besar, kerana mereka menjaga kita yang ada dalam ni. Kita ni di antaranya ada orang yang alim, ada orang yang soleh, ada orang yang baik, ada segala-galanya dalam ni, dia menjaganya dengan darah mereka. Ya, agak menarik dalam bab mengesapkan air matanya. Lalu dia pulang. Lalu dia memakai baju tentera dan dia berangkat menuju medan jihad. Tu dia para ulama, ya, bila ditegur, ya, terus dibangun dan bertindak. Okey. Jadi nak bagi tahu kedudukan orang yang berada di khalayak ramai ni, maksudnya dia bermuamalah dengan orang ramai ni, besar pahalanya. Besar. Memang besar. Kita bersedekah pada diri kita dengan makan nasi. Ya, kita bersedekah dengan orang yang lain bagi makan nasi. Dua-dua dapat pahala. Tetapi pahala kita jadi bertambah dengan dua orang lagi. Ataupun orang lain yang kita bagi makan. Lain kedudukannya. Bahkan bila Allah katakan, beri makan kepada fakir miskin, anak yatim, kita tunaikan tuntutan, lagi besar pahala. Masya Allah. Oleh kerana itu, ya, kedudukan kita bermasyarakat ini lebih besar pahala. Solat fardu seorang pun nak banding dengan solat berjemaah, pahalanya 27 kali lipat ganda. Ya, ini kan pula berinteraksi dengan masyarakat cara yang betul, maka sudah tentu pahalanya banyak. Okey. Kesimpulan, beruzlah dan bersosial masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bersosial lebih utama dari beruzlah pada dua keadaan. Ya, dua keadaan. Okey, kalau zaman fitnah kena buat percaturan yang betul. Macam sekarang zaman fitnah, maka kena berhati-hati. Baik, jika pada pribadi seorang itu ada sesuatu yang berfaedah bagi masyarakat, baik itu berupa ilmu, fatwa, petunjuk, pemberian keputusan atas satu sengketa atau lainnya, misalnya para tokoh yang mempunyai kedudukan dan didengarkan kata-katanya, maka akan sangat bermanfaat jika dia bersedia ikut adil sebagai penengah dalam menyelesaikan perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah masyarakat. Kerana dia merupakan tempat mengadu setelah Allah agar orang yang terampas hak-haknya dapat ditolong. Okey, ini di antara perkara yang mana kalau kita ini berfungsi begitu penting pada masyarakat, maka kita kena keluar. Ya, terpaksa keluar untuk membela masyarakat atau masyarakat yang terinaya. Itu penting. Okey. Kalau tak, mungkin kita boleh duduklah. Ya. Yang kedua, jika pada pribadi seorang ada harta yang melimpah dan dia dikurniakan sifat dermawan, maka keberadaan orang semacam ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memerlukan pertolongan atau orang semisalnya yang merupakan tulang belakang masyarakat. Menyingkirkannya mereka dari khalayak akan mendatangkan kerugian tidak saja bagi orang lain namun juga bagi mereka sendiri.
Maka kalau orang-orang yang seperti orang yang jutawan, hartawan yang mampu untuk memberikan kebaikan, impact pada masyarakat, kesan yang baik, maka ianya sebaik-baiknya keluar. Yang dibuat seperti Saidina Osman, ya, yang mengorbankan segala-galanya untuk ummah. Kena keluar. Apatah lagi kita ni adalah jiwa dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka seharusnya kita keluar untuk mempertahankan, untuk menyebarkan. Jangan kita senyap aja tunggu orang, tak. Ya. Maka kita kena. Dan hidup cara berjemaah amat kuat sebenarnya. Ya, amat kuat. Dan cara berfikir itu secara berjemaah memang memberikan peranan yang besar. Berbandingkan seorang berfikir. Ya, seorang fikir tak larat sebenarnya. Ya, macam saya ni pun Allahu Akbar, letih. Itu baru ada satu sekolah nak buat cawangan lagi, nak tu nak ni lagi, ya. Sakit kepala, penat. Ya, tu pasal yang jadi botak dah ni, ha. Ya, gugur rambut habis dah. Baik. Pendapat yang paling benar, orang yang perkataan didengarkan, saranannya diikuti atau keahliannya sangat bermanfaat bagi masyarakat, baik itu berupa ilmu atau lainnya, maka yang lebih utama bagi orang yang semacam ini adalah hendaklah dia tidak beruzlah. Okey, itu pandangan yang cantik. Bahawa kalau orang tu berfungsi dalam masyarakat, maka janganlah beruzlah. Kemudian, dia harus tetap berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengajari mereka, memperbaiki keadaan serta memenuhi keperluan orang-orang yang lemah, mendermakan kelebihan hartanya, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Inilah mukmin yang kuat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dia kembali kepada asal hadis yang kita belajar. Orang yang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Itu dia. Ya, disebabkan kebolehan dia dari sudut kekuatan, pemikiran, pandangan, harta dan apa-apa juga yang berkaitan yang boleh menaikkan Islam, maka dia kena terjun ke medan. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita ni, saya ni dah pencen misalnya kata, ya, tak, kepencenan itu hanya jawatan, tetapi di sisi Allah masih lagi kemahiran ilmu kita diperlukan dalam agama, maka keluarkan. Keluarkan, jangan duduk diam. Kerana di sana ada syurga yang sedang menunggu. Ya, tuan-tuan dan perempuan, syurga sedang menunggu kita. Baik. Sedangkan orang yang keberadaan di tengah-tengah masyarakat tidak berarti sedikit pun kecuali sekadar melaksanakan hal-hal menjadi kewajipannya, maka orang semacam ini lebih baik beruzlah untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dia boleh bersosial dengan masyarakat sebatas memenuhi keperluan. Raganya bersama orang, namun batinnya dan hatinya setiap dalam kesendirian bersama Tuhannya. Dia menyendiri untuk beribadah dan berzikir. Inilah mukmin yang lemah, meskipun pada dirinya tetap ada kebaikan. Ya, kalau agak dia tak mampu untuk berada di tengah masyarakat, ya, dia tidak mampu. Kenapa? Kalau dia berada di tengah masyarakat, akan menjadikan iman dia bermasalah. Akan menimbulkan masalah dari sudut keimanan dia. Maka lebih baik dia beruzlah. Ya, kadang kita tahu, ya, kadang-kadang kita berada di masyarakat, dia jadi loklak-loklak, iman kita pun turun. Kita pun jadi haru biru. Kedudukan masyarakat ini, ada masyarakat yang dapat memfitnahkan, ialah, tengoklah bagaimana yang berlaku. Macam mana yang berlaku, misalnya Sari 2 ni, daripada mama apa nama tu, yang mengatakan Allah itu Tuhannya makhluk yang halus. Oh, fitnah tu. Pengikut-pengikut, la ilaha illallah, tak faham. Benda tu difahami dengan kalimah itu. Jangan nak kiaslah. Ya, seharusnya pengikut-pengikut kena berundur. Kena tegur. Tetapi kenapa disebabkan fanatik ke? Sebabkan dunia yang kecil ini, dia jadi cenderung membela. Kita betul, kita husnuzan. Tetapi dengan syarat dia kena istiharkan kesilapan dia. Ya, jangan kata minta maaf. Ya, lebih baik daripada dia mempertahankan saya punya maksud lain. Lepas tu pengikutnya kata kami lebih faham apa maksud daripada pengasas tu mengatakan. Itu semua perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Bab agama, no kompromi, tidak ada main-main. Kata putus, muktamad. Na'udzubillah. Kalimah yang kufur, yang boleh mengkafirkan orang. Kalimah yang kufur, bila kita sebut kufur tu, dia boleh jatuh kafir. Tapi belum lagi.
sampai dapat penjelasan. Wallahu alam, adakah pihak berkuasa akan bertindak untuk meminta penjelasan? Lebih baik bertindak sebelum perkara ni melampaui batas, sebelum orang-orang yang tidak bertanggungjawab mempermainkan agama. Penting. Pihak-pihak tertentu kena bertindak secepat mungkin. Kalau tidak, agama kita ni dahlah cacah merbah, dimain oleh golongan politik, dimainkan oleh orang kafir. Tiba-tiba muncul orang-orang yang macam ni. Ya, kita biarkan. Ya, habis kita. Na'udzubillah. Mana tadi? Kerana keimanan dan ketaatannya tetap ada dan menjadikan cahaya yang sesuai dengan kapasitinya. Jadi keadaan masing-masing mukmin adalah kaitan dengan iman dan ketaatan kepada Allah, semuanya disesuaikan ikut kemampuan. Okey, cuma ada bab-bab yang kita lihat seperti mana yang disebutkan dalam hadis akan berlaku peristiwa di akhir zaman, yang mana orang-orang yang berada lebih terselamat, lebih baik mereka bersama kambing-kambing mereka di hutan-hutan ataupun di tempat-tempat ternakan. Ini disebabkan fitnah yang begitu dahsyat. Okey, kalau fitnah yang begitu dahsyat, lebih baik dalam keadaan kita memencilkan diri jika kita tidak mampu berhadapan dengan fitnah. Jika fitnah itu terlalu kuat, yang seperti mana disebutkan hadis Rasulullah yang bakal berlaku itu, maka kita terpaksa berjalan di atas manhaj menyelamatkan iman kita. Ya, kalau dah sampai tahap begitu memang berat. Yang para sahabat menceritakan bahawa apa yang kami perlu buat kalau sampai tahap begitu. Ya, fitnah besar. Fitnah yang mana kita tidak mampu berhadapannya. Oleh kerana itu, alaikum bil jamaah, pada ketika itu penting berjemaah, dan kalau kita tidak mampu berjemaah, ya, maka hendaklah kita berada dalam keadaan menyelamatkan iman kita masing-masing. Ya, terutamanya pada hari kemunculan Dajjal. Ya, itu adalah kemuncak hari yang menggerunkan. Apabila hari kemunculan Dajjal, ni gadget-gadget ni merupakan fitnah sebenarnya. Gadget-gadget ni, ya, kita kata kami tak pergi tengok Dajjal, tapi pun masuk dalam video, masuk dalam YouTube, tengok pula Dajjal. Ya, kata tak tengok Dajjal, tak ikut Dajjal, tapi ikut tengok juga. Jadi ianya merupakan satu fitnah lah tu. Maka lebih baik berhati-hati, lebih baik kita duduk diam, kita menyelamatkan iman kita, dan apa yang perlu kita buat, kita tambah-tambahkan. Oleh kerana itu, jemaah amat penting, terutamanya tuan-tuan dan perempuan berada dengan Yayasan Ta'lim ni dikategorikan jemaah lah. Yang mana ada dengan Baitus Salam, Baitus Sunnah, apa lagi, ya, sahabat-sahabat kita di sana. Maka kita bantu-membantu. Kenapa? Bantu-membantu untuk menjaga iman kita. Bantu-membantu sama lain untuk menyelamatkan iman kita dari fitnah di akhir zaman, yang dikatakan fitnah yang menggerunkan ini. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita dari semua kesilapan, dari semua kesilapan yang kita sedar dan tidak sedar. Allah ampunkan dosa kita daripada kesilapan yang sedar ataupun tidak sedar, dan Allah peliharalah kita di atas manhaj yang betul, dapat mengikut jalan yang Rasulullah SAW tunjukkan kita di akhir zaman, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita, ya, sebagai umat yang terbaik di akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Maka cukup sampai di sini. Insya-Allah sambungkan pada pelajaran yang akan datang dengan tajuk doa mohon akhlak yang baik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.